Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya nak minta tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube Dr. Amran untuk membolehkan saya berkongsi pendapat, pandangan tentang situasi politik negara sejak kebelakangan ini. Sebelum saya nak pergi ke tajuk yang sebenar, tajuk utama saya mengadakan video ini, saya nak ulas dulu mengenai kenyataan Tan Sri PM baru-baru ini mengenai rakyat dah muak dengan cerita politik. Saya faham, rakyat mungkin dah muak dengan cerita-cerita politik. Dan saya juga sebenarnya ada terdetik niat, ada rasa untuk berhenti untuk bercakap pasal politik, ada berhenti untuk mendedahkan mengenai sikap-sikap DAP kerana matlamat saya untuk menumbangkan DAP daripada kerajaan telah berjaya. DAP telah berjaya dikeluarkan daripada kerajaan dengan tumbangnya Pakatan Harapan kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi saya ada rasa untuk saya stop untuk berhenti bercakap mengenai politik, tetapi setelah saya tanya pendapat kawan-kawan, setelah saya tanyakan pendapat daripada ahli keluarga, mereka merasakan belum boleh lagi untuk saya berhenti daripada berkongsi pandangan, pengalaman dan juga apa jua yang telah berlaku dalam DAP selama ini. Kerana DAP masih lagi kuat. DAP masih lagi mempunyai 42 ahli parlimen dan beratus-ratus adun yang kini bertindak sebagai pembangkang dan juga kerajaan di beberapa negeri, dan mereka ini mempunyai keupayaan untuk kembali semula pada PRU 15. Jadi, atas nasihat kawan-kawan NGO dan sebagainya dan juga ahli keluarga, saya tidak berminat ataupun belum merasakan satu keperluan untuk saya berhenti daripada bercakap politik pada masa ini. Dan apa yang lebih penting, di ketika rakyat telah muak dengan cerita-cerita politik, kita masih lagi mendengar tentang beberapa kenyataan-kenyataan oleh pemimpin-pemimpin DAP yang berniat jahat, yang cuba untuk memburuk-buruk keadaan walaupun negara sedang dilanda dengan COVID-19 yang bukan sahaja menyusahkan pimpinan atasan, malah juga seluruh rakyat jelata. Ini yang kita kena faham apabila kita mendengar kenyataan-kenyataan seperti daripada On Kiaming, daripada MP Rasah, daripada Hanayuh yang tak habis-habis cuba untuk mengelirikan rakyat, mengadu domba hubungan di antara parti-parti dalam Perikatan Nasional, mengadu tentang betapa mereka tidak menerima bantuan bungkusan dan sebagainya untuk bantuan COVID. Ia tidak lebih daripada sekadar satu tomahan, satu cubaan untuk memburuk-burukkan kerajaan sedia ada dengan kononnya mengatakan mereka ini dipinggirkan dan sebagainya. Come on lah. Ada 42 MP DAP yang bisingnya 2-3 orang. Itu biasa. Dalam soal pengagihan bantuan sebagainya, mungkin ada mereka-mereka ini yang lambat menerima. Dan kalau kita layan mereka ini, hari ini mereka kata, tak terima. Bila dah dapat, mereka tanya pula, kenapa lambat pula? Ini adalah semua adalah satu cubaan untuk mereka memperlekeh-lekehkan kerajaan sedia ada walaupun di ketika negara berdepan dengan COVID-19 yang cukup dahsyat ini. Jadi, saya nak minta tuan-tuan, kita abaikan saja kenyataan-kenyataan bodoh oleh pemimpin-pemimpin DAP ini yang kita tahu niatnya hanyalah satu, untuk memburuk-burukkan kerajaan sedia ada dan cuba menunjukkan bahawa mereka ni bagus. Come on lah. Kalau kamu tu bagus sangat, apa dia jadi kepada negara selama 22 bulan kamu memerintah negara ini? Come on lah. Jadi dengan itu, saya ingin meneruskan video ini dengan mengutarakan tajuk sebenar yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Baru-baru ini, Menteri Komunikasi yang dulunya Menteri Luar, Datuk Saifuddin Abdullah, ada mengatakan, menjawab seorang netizen dengan kenyataan yang cukup mengejutkan, iaitu, apakah kamu yakin PH tidak merompak? Beliau seolah-olah membayangkan kerajaan PH yang kononnya bersih, yang kononnya amanah, yang kononnya clean dalam segala-gala perilaku mereka sebagai kerajaan dengan menuduh kerajaan terdahulu sebagai kleptokrat, kaki rasuah sebagainya, seolah-olah mereka ini bersih. Tetapi kenyataan oleh Datuk Saifuddin ini memberi gambaran seolah-olah ada sesuatu yang berlaku dalam kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini yang mana tidaklah mencerminkan mereka ni bersih tara mana sangat.
mereka juga sama seperti mana-mana kerajaan yang ada silap dan salahnya, tetapi mereka cuba menggambarkan seolah-olah mereka ini bersih. Di sini saya nak kongsikan satu pengalaman. Semasa saya menjadi pegawai khas kepada Lim Guan Eng, saya pernah diminta untuk menjadi MC ataupun Master of Ceremony untuk satu majlis kumpulkan dana untuk politik, untuk parti dan sebagainya. Apa yang dipanggil sebagai fundraising dinner. Di sini, apa yang berlaku pada ketika itu, mungkin kita boleh jadikan asas untuk kita memikirkan semula betapa apakah kerajaan Pakatan Harapan ataupun parti-parti komponen yang berada dalam PH sebelum ini adalah sebetul-betulnya bersih. Pada majlis itu, saya menjadi satu kejutan apabila saya melihat begitu ramai, kira-kira 5,000 orang menghadiri fundraising dinner yang dijalankan di Pulau Pinang beberapa tahun yang lalu. Pada ketika itu, saya melihat ramai Melayu yang ada di situ. Saya akan terkejut. Di satu majlis fundraising dinner yang dijalankan oleh DAP, saya tengok ramai Melayu. Jadi ketika saya mengacarakan majlis tersebut, yang mana majlis tersebut mengumpulkan ramai pemimpin-pemimpin Melayu, pemimpin DAP yang utama, antaranya Kit Siang. Pada ketika itu Kapas Singh pun ada. Dan ramai lagi Lim Guan Eng dan sebagainya yang turun pada majlis tersebut untuk memberikan ucapan. Dan ketika anda mendengar ucapan-ucapan tersebut, anda perlulah membayar table, membayar makanan yang disediakan untuk kamu menghadiri acara tersebut. Dari situ saya tengok ramai Melayu yang datang. Saya pun jadi pelik. Sejak bila pula Melayu ni minat sangat dengan ceramah DAP? Jadi saya turun ke bawah, saya jumpa dengan budak-budak Melayu ni. Saya tanya dia, kamu ni dah minat nak dengar ceramah DAP ke apa? Dia tak ada bang. Saya sebenarnya datang daripada syarikat pemaju. Ha? Pemaju? Pemaju mana yang datang? Dia sebutlah beberapa nama syarikat-syarikat yang ada, yang sponsor, yang menaja pembelian-pembelian meja untuk majlis makan malam tersebut, yang saya menimbulkan rasa pelik. Fundraising dinner ataupun majlis mengumpul dana yang dijalankan oleh parti politik dihadiri oleh banyak pemaju-pemaju. Ini menimbulkan satu persoalan, apakah syarikat-syarikat pemaju ini dipaksa ataupun terpaksa membeli meja-meja makan tersebut yang harganya bukan sedikit. Harganya daripada 5,000 sehingga ke 50,000 satu table. Jadi, adakah ini adalah salah satu cara yang menunjukkan bahawa bagaimana sebuah parti politik mengumpulkan dana mereka, iaitu dengan menekan atau memeras ugut syarikat-syarikat pemaju yang berada di situ. Jadi, ini menimbulkan satu persoalan kepada saya. Kenapakah syarikat-syarikat pemaju membeli table-table untuk meraihkan parti yang menjadi kerajaan negeri satu ketika dulu, dan adakah ini akan dikira sebagai balasan untuk mereka mendapat apa yang mereka mahukan selepas ini? Ini menimbulkan satu persoalan yang akhirnya saya berjumpa dengan ramai orang dan rata-rata mengatakan memang itulah salah satu cara parti yang saya anggotai sebelum ini, parti yang pernah memecat saya sebelum ini, menjana kewangan untuk parti itu untuk urusan-urusan politiknya. Ini adalah satu yang mengejutkan, dan ini adalah bagi saya adalah satu bentuk rasuah di mana pemaju-pemaju membeli table-table untuk makan malam, dan pastinya mereka ini mengharapkan balasan daripada pelaburan, so-called pelaburan yang mereka berikan kepada parti politik tersebut. Ini adalah satu yang cukup memalukan, dan daripada situlah saya mula mempercayai bahawa sejak 2008, sejak DAP menang menguasai kerajaan negeri Pulau Pinang, Democratic Action Party tidak lagi menjadi sebuah parti yang sama seperti dahulu, tetapi telah berubah menjadi Developer Action Party. Apabila sebuah kerajaan negeri diambil alih oleh pemaju, maknanya mereka akan tunduk kepada setiap kehendak pemaju, dan ini pastinya adalah sesuatu yang tidak bagus kepada kerajaan negeri, dan akhirnya negeri itu akan tergadai kepada pemaju-pemaju. Oleh itu, saya ulang, DAP bukan lagi Democratic Action Party, tetapi adalah Developer Action Party. Pada situ kita boleh lihat betapa kerajaan PH ini bukanlah sebuah kerajaan yang bersih,
yang mana disangkakan. Kita tak payah sebutlah pasal kes Terowong Guan Eng, kes Banglo Lim Guan Eng dan sebagainya. Ini adalah satu bentuk yang nampak sah-sah, yang sedang dalam siasatan, yang sedang dibicarakan di mahkamah tetapi ditarik keluar oleh peguam negara sebelum ini yang saya kirakan juga sebagai baruah DAP. Tetapi ini adalah satu bentuk rasuah, satu bentuk salah laku yang mana tidak diketahui oleh banyak pihak kecuali orang dalaman DAP sendiri. Jadi tuan-tuan, saya minta tuan-tuan fikir balik, kalau ada yang masih nak menyokong Pakatan Harapan, nak menyokong DAP dan sebagainya, fikirkanlah mereka ini bukanlah sebuah parti yang bersih. Dan saya juga menyokong kenyataan Datuk Seri Saifuddin sebelum ini yang secara sinis, yang secara berlapiknya ingin memberitahu anda semua bahawa kerajaan sebelum ini, Pakatan Harapan, tidaklah sebersih mana yang disangkakan. Apakah mereka juga tidak merompak? Apakah mereka juga tidak songlap duit rakyat seperti mana yang mereka dakwa dilakukan oleh kerajaan sebelum ini, yang menjadi modal untuk mereka memfitnah kerajaan sebelum ini terdahulu untuk mereka menang pada PRU14. Saya minta tuan-tuan fikirkanlah, dan kali ini pada PRU15 akan datang, saya minta, saya menyeru, saya meminta tuan-tuan menolak parti DAP dan juga sekutu-sekutunya daripada memerintah kembali Malaysia setelah apa yang mereka lakukan sebelum PRU14 dan juga apa yang mereka lakukan setelah 22 bulan berkuasa di Malaysia. InsyaAllah, itu sahaja mesej saya nak sampaikan pada malam ini. Saya ucapkan selamat puasa kepada semua dan saya minta kita buka fikiran kita, kita dengarlah pandangan saya supaya kita boleh menilai gambaran sebenar sebuah parti yang dinamakan DAP yang berada dalam Pakatan Harapan pada hari ini. Sekian saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.